Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan berkumpulan yang kami perolehi dan kajian yang telah kami buat. Okey, untuk subjek regulasi dan tadbir urus Islam. Okey, dalam kajian ini kami sudah membandingkan antara kaedah APK dan APKI. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui tahap pengurusan sesebuah institusi Islam dalam tadbir urus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni Izia binti Mat Basir. Nombor metrik D201810821111. Mulanya saya nak terangkan mengenai penggal 2 di bawah tajuk kuasa penyiasatan. Baiklah, kita akan teruskan ke Seksyen 218 bagi APK 2013 dan Seksyen 229 bagi APKI 2013 di bawah tajuk penyiasatan oleh bank. Kedua-dua akta ni dia tak menunjukkan sebarang perbezaan, di mana saya ringkaskan, di mana jika bank mempunyai kepercayaan dan berpuas hati terhadap pegawai penyiasat yang dilantik, pegawai penyiasat yang dilantik tu boleh meneruskan penyiasatan disebabkan oleh kepercayaan yang diperoleh daripada bank. Baiklah, kita masuk ke Seksyen 219 bagi APK 2013 dan Seksyen 230 APKI 2013 di bawah tajuk pelantikan pegawai penyiasat. Kedua-dua akta ni tidak menunjukkan sebarang perbezaan, di mana pegawai penyiasat ni dia dilantik dalam kalangan pegawai penyiasat ni dilantik oleh bank dan dilantik dalam kalangan pegawai bank tu sendiri. Maksudnya dia tak guna orang luar. Okey, lepas tu tugas seorang pegawai penyiasat ni ialah untuk melakukan siasatan merujuk kepada penggal ni. Baiklah, kita pergi ke seksyen seterusnya, iaitu Seksyen 220 bagi APK 2013 dan Seksyen 231 bagi APKI 2013 di bawah tajuk kuasa pegawai penyiasat. Berdasarkan subseksyen 2 yang menyatakan bahawa pegawai ni mesti mematuhi segala batasan, syarat, sekatan yang dikeluarkan oleh bank, dan berdasarkan subseksyen 3 di mana kuasa pegawai penyiasat ni dia macam lebih kurang sama dengan gubernur. Dia punya keistimewaan tu agak setara dengan gubernur. Yang terakhir, berdasarkan subseksyen 4 di mana seorang pegawai penyiasat yang nak melantik yang nak menyiasat seorang individu di bawah penggal ni, pegawai penyiasat tu mesti ada satu kuasa. Kuasa yang dimaksudkan tu dia kena ada ikrar dan sumpah untuk menjalankan siasatan ke atas individu di bawah penggal ini. Baiklah, kita masuk kepada Seksyen 221 bagi APK 2013 dan Seksyen 232 bagi APKI 2013 di bawah tajuk kuasa memasuki, menggeledah dan menyita dengan warrant. Kedua akta ni tak menunjukkan sebarang Kedua akta ni dia tak menunjukkan sebarang perbezaan, di mana saya ringkaskan, di mana magistrate dia akan ada satu maklumat bertulis dan sumpah daripada pegawai penyiasat. Maksudnya sebelum penyiasatan tu diteruskan, pegawai penyiasat dia kena bagi dulu maklumat tu, siasatan yang dijalankan tu bersebab seperti yang dinyatakan dalam subseksyen 1A dan subseksyen 2A. Okey, subseksyen 2 adalah senarai warrant yang diberikan kepada pegawai penyiasat. Kita masuk kepada subseksyen 2A di mana adalah warrant yang membenarkan pegawai untuk memasuki premis untuk menggeledah, menyongkar, menyita harta, maklumat, perkakas, komputer dan sebagainya. Dan subseksyen 2B adalah warrant untuk pegawai penyiasat mengakses, memeriksa, membuat cabutan terhadap semua perkakas, semua bukti komputer yang terdapat dalam premis tu. Seterusnya, subseksyen 2C di mana adalah warrant yang diberikan untuk membenarkan pegawai untuk mengambil milikan, harta, maklumat ataupun perkakas yang ada dalam premis tu. Dan subseksyen 2D adalah kebenaran untuk pegawai penyiasat ni membuat pemeriksaan terhadap individu yang terlibat dalam premis itu. Okey, dan seterusnya subseksyen 2E ialah warrant kebenaran dari magistrate untuk pecah masuk
satu premis. Maksudnya pegawai penyiasat ni kalau dia ada warrant ni, warrant kebenaran dari magistrate untuk pecah masuk premis ni, dia boleh teruskan. Seandainya si pelaku kesalahan tu tidak memberi kerjasama ataupun si pelaku tu menggunakan kekerasan. Okey, subsection 2F adalah kebenaran yang diberikan kepada pegawai penyiasat untuk menahan mana-mana kenderaan. Menurut subsection 5, di mana kalau seorang pegawai penyiasat ni telah melanggar mana-mana undang-undang, hal ini masih lagi boleh diterima dalam prosiding. Maksudnya, benda tu takkan jadi kesalahan terhadap pegawai penyiasat. Kita masuk kepada section 222 bagi APK 2013 dan Seksyen 233 bagi APKI 2013 di bawah tajuk kuasa memasuki, menggeledah dan menyita tanpa warrant. Okey, di sini saya jelaskan kerana kedua-dua akta tidak mempunyai perbezaan, di mana kalau seorang pegawai penyiasat ni tak ada warrant untuk meneruskan penyiasatan, dia punya siasatan tu boleh terjejas dan mungkin keselamatan seseorang pegawai tu pun boleh terjejas kerana dia melakukan tugasnya tanpa warrant. Jadinya, secara ringkasnya, mana-mana pegawai penyiasat yang dilantik oleh bank ni, apa-apa pun dia kena ada warrant lah untuk meneruskan siasatan. Baiklah, kita masuk ke Seksyen 223 bagi APK 2013 dan Seksyen 234 bagi APKI 2013 di bawah tajuk senarai harta disita. Kedua-dua akta ni tak mempunyai perbezaan di mana sebelum pegawai penyiasat tu sita apa-apa barang atau apa-apa bukti, pegawai tu kena buat satu senarai apa item yang dia geledah. Dan sewaktu penyiasatan tu pun penghuni premis dibenarkan untuk berada di premis dan penghuni premis tu diminta untuk memberi tanda tangan atau pecah jari ke atas barang yang disita oleh pegawai penyiasat. Dan yang terakhir, subsection 3 menyatakan kalau penghuni premis tu menggunakan kekerasan untuk tak menurunkan tanda tangan atau pencak jari dalam senarai tersebut, pegawai penyiasat tu boleh endorsekan nama penghuni premis tu ke atas senarai yang dibuat. Itu sahaja dari saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Aisyatul Balkis binti Yahaya. Nombor mencik saya 2018108080. Okey, saya teruskan dengan perbentangan. Okey, berkenaan dengan pelepasan harta yang disita menurut Seksyen 224 dan 235. 235 ialah berdasarkan APKI dan 224 berdasarkan APK. Okey, dalam seksyen ini, pihak penyiasat tidak dibenarkan melepaskan barang yang disita sesuka hati tanpa ada persetujuan dari pihak mahkamah. Dan barang yang disita yang tiada kaitan dengan kes pendakwaan sahaja yang dibenarkan untuk diberi pelepasan, sekiranya barang itu sama ada daripada segi harta ataupun dokumen, apa-apa sahaja tidak dibenarkan diberikan kepada pemiliknya selagi penyiasatan sedang dilaksanakan. Okey, pihak penyiasat juga kena buat surat nyatakan kenapa barang itu boleh dilepaskan. Dalam hal ini, kebanyakannya barang akan diberi kepada pemilik setelah barang itu tiada kena mengena dengan kes yang sedang disiasat. Okey, setelah barang itu ingin dilepaskan dan pihak penyiasat tidak menjumpai pemilik barang tersebut, okey, pihak penyiasat akan menyuruh pihak mahkamah untuk mengarahkan pihak bank mengeluarkan notis dan meletakkannya di laman sesawang untuk mencari pemilik barang yang tersebut. Okey, sekiranya dalam tempoh yang ditetapkan tidak ada orang yang menuntut atau pemilik yang datang untuk mengambil barang yang tersebut, pihak penyiasat akan membuat surat kepada pihak bank untuk melupuskan barang tersebut. Okey, kita teruskan dengan berkaitan dengan pemeriksaan atas orang, iaitu berdasarkan Seksyen 236 dan 25. Okey, stop. Aku boleh berkenaan dengan halangan terhadap pelaksanaan kuasa pegawai siasatan menurut Seksyen 237 dan 226. 237 menurut APKI dan 226 menurut APK. Okey, dalam seksyen ini, individu tidak boleh sengaja untuk melambatkan siasatan dengan
enggan untuk mengikut penyiasat atau membohongi penyiasat. Okey, menyuruh atau merahsiakan maklumat juga merupakan satu kesalahan yang besar kerana dengan mungkin maklumat yang dirahsiakan itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sesebuah kes. Okey, pihak individu tersebut juga tidak boleh cuba untuk mendapatkan barang beliau yang telah disita oleh penyiasat selagi pihak mahkamah tidak mengeluarkan notis untuk mendapatkan semula barang yang telah disita. Okey, bagi mana-mana individu yang melanggar syarat tersebut akan dikenakan hukuman sekurang-kurangnya 8 tahun dan juga atau denda sebanyak tidak melebihi daripada 25 juta dan kemungkinan akan dikenakan kedua-duanya sekali. Okey, untuk poin yang seterusnya, ia berkenaan kehendak untuk menyediakan terjemahan. Menurut Seksyen 238 dan 227, okey, dalam seksyen ini pihak penyiasat perlu menyediakan penterjemah, iaitu sekiranya dokumen atau bukti yang diperolehi dalam bahasa yang luar daripada bahasa kebangsaan. Mereka memerlukan penterjemah atau bertanya kepada individu tersebut tentang maksud apa yang dikatakan dalam dokumen atau seterusnya adalah pemeriksaan atas orang menurut Seksyen 236 dan 225. 236 menurut APKI dan 225 menurut APK. Okey, dalam akta ini penyiasat dapat kelebihan untuk menahan sesiapa sahaja orang yang dianggap mempunyai kaitan dengan kes yang sedang disiasat dan penyiasat juga ada hak untuk mengasingkan orang itu di tempat yang telah disediakan daripada orang lain. Okey, penyiasat juga dibenarkan untuk merampas barang atau menyita barang tersebut. Contohnya, penyiasat meminta ahli untuk datang ke pejabat dan membuat siasatan ke atas ahli, dan pihak penyiasat juga menyuruh ahli membawa dokumen atau harta yang ingin disita. Jadi ahli harus mengikut kemahuan daripada penyiasat tersebut. Okey, siasatan juga hanya boleh dilakukan oleh orang yang sama jantina sahaja. Maksudnya pihak penyiasat hanya boleh memeriksa secara fizikal untuk orang yang sama jantina dengannya sahaja. Dan pemeriksaan juga harus dijalankan dengan sopan dan penuh kesusilaan. Poin yang seterusnya berkenaan kehendak untuk menyediakan penterjemah. Menurut Seksyen 238 dan 227, 238 iaitu APKI dan 227 iaitu APK. Penterjemah, pihak penyiasat perlu menyediakan penterjemah sekiranya bukti yang diperolehi bukan dalam bahasa kebangsaan. Ikutlah sama ada daripada segi bahasa Inggeris, Cina ataupun bahasa yang menggunakan kod. Okey, penyiasat boleh bertanya kepada pihak individu tersebut dan sekiranya individu menipu dalam mentafsir benda itu, penyiasat perlu mencari atau mengubah orang luar untuk menjadi penterjemah. Okey, dan sekiranya penterjemah itu daripada pihak luar, daripada pihak yang tidak bersalah atau yang tidak diperlukan untuk penyiasatan ini, pihak bank perlu memberi bayaran kepadanya untuk menghargai perkhidmatan yang telah diberikan. Okey, poin yang terakhir berkenaan kuasa untuk memeriksa orang menurut Seksyen 239 dan juga 228. Menurut 239 iaitu APKI dan 228 untuk APK. Okey, pihak penyiasat ada kelebihan untuk memeriksa orang. Cara untuk memeriksa ialah pihak penyiasat perlu menulis surat bertulis kepada individu tersebut dan perlu menyatakan sekiranya ada bahan bukti yang ingin diperlukan, contoh dalam dokumen atau harta yang ingin disita untuk sementara waktu bagi membantu siasatan. Pihak individu tersebut perlu membawa barang tersebut untuk membuat pemeriksaan secara lisan. Okey, oleh itu juga sekiranya untuk melakukan pemeriksaan itu, penyiasat juga perlu menyediakan satu surat untuk ditandatangani oleh individu tersebut. Dan semasa kes ini dijalankan dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap individu tersebut, kita harus membaca surat tersebut. Penyiasat perlu membaca surat tersebut di hadapan individu
dan individu harus menandatangani surat atau dokumen tersebut. Sekiranya dia enggan berkelakuan sedemikian, dia harus mempunyai alasan yang kukuh untuk tidak menangani alasan tersebut. Dan akhir sekali, sesiapa sahaja yang tidak mengikut syarat yang dikenakan, pihak berkuasa akan mengenakan penjara tidak kurang lebih daripada 8 tahun dan akan didenda tidak melebihi 25 juta atau kedua-duanya sekali. So, itulah pembentangan untuk bahagian saya. Saya meneruskan dengan kawan saya. Terima kasih.